Seterusnya, apa yang Allah bagi pada orang yang rajin sedekah, Allah murahkan rezeki pada dia, dapat jiran yang baik. Ni cau kutiau ke mi goreng ni? Sebab nak pedih mata saya ni. Tuan-tuan tak apa, kipas angin tak ada. Ni kipas angin duduk tala kat saya ni. Masuk dalam mata tuan-tuan. Tak dapat sebungkus, jaga tu ke kedai ni. Nak merah mata kita tuan-tuan. Baik. Allah Ta'ala dia bagi jiran yang baik. Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat jiran yang baik? Ni kelebihan orang yang ada harta, yang jadi pemurah. Jiran-jiran dia baik. Kita pergi umrah senang hati, kita pergi masjid senang hati, kita balik kampung jadi senang hati, sebab kita ada jiran yang baik. Kak-kak dapat jiran baik, janda sebelah rumah punya baik, tak tahu lebih kakak, lebih pada adik. Kita balik kerja lambat, dia yang angkat, lipat pakaian. Mana nak cari kak? Malam pukul 9 hantar, oh leha dah si iron leha oi. Sabtu Ahad masak nasi lemak, masak kuah lemak, gulai lemak, dia hantar. Kita tak payah masak abang, kak leha hantar. Kak janda tu hantar, ya Allah, syukur sangat ya Allah dapat. Rupa-rupanya itu madu dia. Patutlah baik sangat. Akak-akak berhati-hatilah, anda mampu mengubahnya kak. Baik dan makna tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan sebab kita sedekah tu apa? Ada 4 jenis sedekah. Ada 4 cara bersedekah. Yang mana kalau tuan-tuan buat 4 cara bersedekah ni, Allah Ta'ala kata disediakan syurga untuk kita. Kalau kita buat 4 jenis sedekah ni tuan-tuan, Allah pertemukan kita balik dalam syurga bersama keluarga kita. Pertama, allazina yunfiquna fis sarra' wad dharra'. Kedua, wallazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ni tuan-tuan dengan jalan apa? Dengan jalan sirra wa alaniyah. Ada 4 jenis sedekah. Pertama, bersedekahlah secara sembunyi. Senyap-senyap. Ni Ramadan dah dekat, jumpa dengan pengurusi surau. Senyap-senyap jumpa. Ji, saya bagi 2,000 untuk buka puasa Ramadan nanti. Nak bagi resit ke? Tak payahlah. Nak tulis nama kat whiteboard ke? Tak payah. Haji jangan bagi tahu orang tahu, senyap tahu. Baik. Ada yang letakkan senyap-senyap dalam tabung masjid, tabung surau. Satu sampul dia masuk. Hari Jumaat bendahari buka tebal itu sampulnya. Tak tahu daripada siapa. Dia cuma tulis untuk anak yatim, untuk kegunaan surau. Nama dia sirra, senyap-senyap. Ada di sini tuan-tuan, janda anak 5. Dia buka pintu pagar, beras depan rumah. Siapa yang bagi? Dah. Minggu depan beras lagi. Siapa yang bagi? Dia tak ada pula tulis kat beras tu, kenang daku dalam doamu. Tak ada sebut tuan. Itu macam nak ngorak je. Sekolah saya ada 35 orang anak yatim. Tak ramai pun, 35 orang. Saya masih ingat tuan-tuan, datang satu orang, dia kata, Ustaz, jiran saya sudah mati. Anak kicik-kicik. Bolehkah Ustaz ambil letak sekolah Ustaz rumah anak yatim? Saya kata boleh. Kisian Ustaz, kicik-kicik Ustaz. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Sudah tuan-tuan. Mak dia ambil, anak yatim bagi kat saya. Ini nama dia pelaburan yang bijak tuan-tuan. Apa salahnya kau ambil mak dia sekali dengan anak-anak dia? Besarnya pahala. Orang sedekah nombor 1 senyap-senyap. Tak tahu tuan-tuan. Tiba-tiba je masuk dalam akaun surau. Bila sampai penyata, 10,000. Siapa masukkan?
Untuk kita nak repair surau, untuk nak besarkan surau. Kadang-kadang kipas di surau ni tuan-tuan tahap sakaratul maut. Sian kat surau kipas orang perempuan. Makcik nak duk semayang buah kipas tu dah ngucap la ilaha illallah. Kipas dah bunyi ngak 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 ngak. Ambil wakaf senyap-senyap. Nombor 2, sedekah secara terang-terangan. Terang-terang sedekah. Saya di sini mendermakan, lambatnya nak sebut. Dia umum pula dia sedekah. Maka dia panggil i'laniyah nama dia. Wa alaniyah. Sedekah secara terang. Boleh. Harus. Itu bukan riak, bukan sombong. Yang ketiga, sedekah sebab seronok. Orang pakat duk heboh anak saya dapat 9A. Minggu ni heboh 2 kali pasal Ustaz Kazim. Pertama Ustaz Kazim masuk hospital. Dengan isteri saya pun percaya. Ustaz Kazim sakit, nazak, sekarang kat hospital. Saya dapat mesej, dapat WhatsApp beribu-ribu. PA saya 3 orang. Tuan-tuan bayangkan berapa ribu mesej dia orang dapat. 3 orang PA saya. Pakat kelang kabut. Yang paling saya tak boleh lupa, isteri saya percaya saya masuk UAT. Padahal saya ngantar dia kat muka pintu. Bye-bye mama. Dia nak pergi sekolah. Bye-bye mama. Assalamualaikum. 7.25 dia call. Abang kat hospital ke? Hospital apa? Ni dah dalam WhatsApp kata abang sakit. Kan tadi bye-bye kat mama. Kalau isteri saya boleh percaya, agak-agak tuan-tuan percaya tak? Semua orang tanya pengurusi surau. Macam mana Tuan Haji? Datang ke Ustaz Kazim ni? Sakit ni. Nampak? Viral nombor 2, anak saya periksa dapat 9A. Viral pula ada. Surat khabar semua ambil. Surat khabar dalam internet semua ambil Ustaz Kazim ni. Viral belakang ni. Seronok ada anak berjaya periksa. Seronok buat kenduri kat surau. Bila tanya kenapa seronok? Anak saya lulus. Suami saya lulus. Kenapa buat kenduri? Sebab saya kahwin. Kenapa buat kenduri? Sebab saya dah selesai masalah pembahagian pusaka. Saya nak sedekah ni sebab saya seronok. Sedekah nombor 3, seronok. Sedekah nombor 4, sebab tak seronok. Sedekah waktu tak seronok, nama dia darrak. Suami mati seronok tak Kak Leha? Tak seronok. Mana ada suami meninggal, isteri ketawa. Kenapa Kak Leha ketawa? Suami meninggal. Tu namanya tak makan ubat. Waya putus. Dalam keadaan suami dia meninggal, dia sedih. Tiba-tiba dia panggil orang surau. Datanglah Tuan Imam, datanglah. Saya ni nak sedekah sikit. Suami saya meninggal. Tu yang saya bagi makan sikit, bagi duit sikit. Sedekahlah. Tu imam pun bila tengok dia sedekah, marilah kita baca doa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu yang asalnya tahlil tu. Bersedekah waktu susah, sarra wa darra, bukannya salah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom kalau tuan-tuan nak sihat, gunakanlah harta ni dan dapatkanlah harta ni daripada jalan yang sihat. Jangan dapatkan harta daripada jalan penyakit dan membelanjakan harta pada jalan penyakit. Penyakitnya akan sampai pada kita dan kita tak mampu nak menolak bila sakit tu sampai. Jadikan harta ni sebagai penolak penyakit kita dan penolak daripada kita susah di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, saya nak tutup ceramah malam ni. Saya dah ceramah 1 jam setengah. Terasa tak makcik? Terasa tak 1 jam setengah? Oh, tak terasa. Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya. Tuan-tuan terasa apa? Saat-saat minum air. Saat-saat minum air saya apa dah. Baik, saya nak ajar satu je doa malam ni. Okey. Baru ni saya ceramah di Sarawak hari Sabtu lepas. 3 jam
pergi 3 jam balik naik kereta. Jalan dia tak cantik, melambung-lambung saya, sakit pinggang tuan-tuan. Tapi dakwah jalan. Kesian dekat orang dalam tu, dia orang pun nak dengar ceramah tak. Tapi saya kagum dengan orang Sarawak. Walaupun ceramah jauh di dalam, tapi kehadiran beribu-ribu manusia. Semangat tuan-tuan. Sakit pinggang saya hilang, letih saya hilang bila tengok kesungguhan orang Sarawak. Ini yang saya puji orang Sarawak tuan-tuan. Bila nak balik, saya ni sakit pinggang, duk cari tandas tak jumpa. Nak kencing balik pokok takut bengkak. Anda faham? Tak faham sudah. Sampai jumpa tempat hentian lori, adalah tanda second hand situ. Bila saya keluar daripada kereta saya, anjing 4 ekor datang menyerang saya, menyalak-nyalak sampai saya pula tak berani nak keluar pada pintu kereta tu. Saya cakap pada pemandu, cakap pada pengiring saya kata, abang, saya bacakan ayat ini, abang ikut, anjing ni akan lari. Saya pun ajar dia orang, anjing tu berhenti menyalak, dia tunduk, dia lari. Senyap sunyi tuan-tuan, pukul 2:30 pagi. Jadi ayat inilah saya nak ajar pada tuan-tuan, tolong hafaz. Kalau ada samseng jalan raya nak kejar kita, kalau ada anjing kejar kita, kalau orang gila kejar kita, kalau suami kita kejar kita, isteri kita kejar kita, jumpa dengan orang yang panah baran, tuan-tuan baca doa ni ya. Baik, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali, kuat-kuat sikit. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Taqabbalallahu minkum. Baik, jadi tuan-tuan hafaz doa ni, tuan-tuan bacalah selalu bila ada masalah kegawatan, baca doa ni. Saya waktu ceramah saya tak tinggal doa ni tuan-tuan, sebab macam-macam perangai manusia, ada hak main serang, ada hak menjerit. Jadi saya akan baca doa ni supaya dia diam, dia tunduk, dia dengar cakap. Mudah-mudahan Allah merahmati semua yang hadir, semua yang mengikuti ceramah kita pada hari ini. Saya dah ceramah 30 tahun tuan-tuan. Ini kali pertama saya datang. Jadi kalau nak jemput lagi, tunggulah 30 tahun daripada sekarang. Jadi kalau tuan-tuan ingat pada saya, tengoklah betul-betul. Okey? Tengok betul-betul lah kalau rindu. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kan? Kalau rindu, tuan-tuan dah datang dah sekolah saya, alhamdulillah. Baik, insya-Allah bagi tuan-tuan yang nak lepaskan rindu, pergi ke gerai saya tu. Pusat Pendidikan Al-Barakah tu ada buku saya. Tuan-tuan boleh beli buku tadi, buku petua-petua yang saya amalkan. Tuan-tuan, ni adalah sedekah kepada sekolah saya. Macam-macam produk ada di situ. Dan yang terbaharu ialah buku saya, petua-petua Ustaz Kazim, tentang yang saya amalkan dalam hidup saya. Dan yang kedua, malam besok saya pun masih berada di kawasan ini. Dan saya rasa besok adalah orang yang beruntung kalau tuan-tuan datang malam besok, sebab saya akan lancarkan buku terbaru saya di kawasan tuan-tuan dulu. Belum dilancarkan di mana-mana kedai buku. Malam besok di mana? Spring Hill apakah? Okey, saya akan lancarkan buku saya. Besar sangat ke masalahnya tu. Jadi tuan-tuan datang malam besok, kita jumpa insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.